Okey, hari ni saya nak cerita pasal soldering iron. Okey, tangan saya ni ada soldering station dan ini soldering iron biasa. Dan saya ada yang murah punya. Hari ni kita nak sembang pasal soldering iron. Jom. Ramai sebenarnya orang tanya saya, "Bang, saya punya solder ni susah nak melekat lah. Susah betul nak patri. Macam mana nak patri?" Bab cara nak patri sebenarnya saya dah buat video sebelum ni. Tapi itu maybe cara lebih pada cara patri saja. Saya tak terangkan sangat pasal dia punya soldering iron. Ini kita punya soldering iron. Kalau jenis macam ni, dia ada dia punya station dia, di mana dia punya controller semua kat dalam ni. Saya nak terangkan dulu dia punya soldering iron dulu. Kita ada beberapa part kat sini. First, kita punya soldering tip. Kita punya mata dia. Kalau macam ni punya jenis, mata dia jenis halus. Sebab kita nak guna untuk, maybe untuk elektronik yang kecil-kecil. Ini sesuai sebab mata dia halus. Dan mata ni biasanya kita boleh tukar. Sini kita punya protective pipe dan sini kita boleh buka tau. Ni ada cap ni, kita pusing buka. Cabutkan kita punya cap dan protective pipe ni. Okey, dan korang akan nampak sini kita punya tip. Tip ni kita boleh tukar. Ikut kesesuaian saiz kita. Ada yang nak tajam, ada yang tak nak tajam, mungkin nak patri benda besar sikit. Ini kita punya heater. Heater ni yang akan memanaskan kita punya tip ni. Dan bila tip ni panas, dia akan cairkan timah kat sini lah. Okey, saya tutup balik. Ini kita punya insulation cover supaya tak panas lah. Plastik ni kalau yang harga dia mahal sikit, plastik ni akan kuat sikit berbanding dengan harga yang murah. Okey, contoh saya ada yang murah kat sini. Ini saya tak tahulah brand apa, yang saya dapat harga berbelas ringgit. Yang murah ni kalau pakai sekejap-sekejap tak ada masalah. Tapi bila kita pakai lama sikit, maybe dalam kita buka 15 minit ke 20 minit benda ni, dia akan ada risiko untuk mencair. Sangat-sangat bahaya. Tengok dekat body ni, dekat bawah insulation cap kita ni. Okey, sini saya buka sini nampak ni. Ni buka cap dia kejap. Korang nampak tak? Plastik sini dah cair dah. Masa saya guna benda ni, solder saya ni dah bentuk hampir macam U dah. Dia melengkung macam ni. Sangat-sangat berbahaya. Tu dah saya macam okey, sebab tu lah kita tak pakai yang murah ni untuk real project. Kalau eksperimen sikit-sikit, sekejap-sekejap boleh lah kot. Bila pasang lama, setengah jam macam tu saya on je, sebab maybe project saya tu lama kan. Setengah jam ke 40 minit saya kena buka je, nak standby. Dia akan jadi mencair macam tu. Saya pun macam okey. Sebab tu saya terus beli yang mahal sikit. Daripada sini saya upgrade pakai ini sebenarnya. Saya pakai yang ini. Contoh ni Hakko punya brand, Hakko Presto. Ini satu je dia bagi benda ni. Ini dia punya platform ni saya pakai yang murah punya. Yang lama punya saya pakai platform, tapi boleh je pakai. Platform tak ada masalah. Saya beli yang Hakko Presto ni, letak sini. Nampak beza kualiti dia. Ni bawah insulation cover ni, tengok plastik dia berkilat. Lepas tu pula nampak murah tu. Rasa pun memang rasa murah berbanding kalau macam brand Hakko ni, dia punya plastik tu jenis rigidnya plastik, tahan. Lepas tu pula dia ada cover tepi sini, mengelakkan haba tu direct kena dekat plastik ni. Tu yang buatkan benda ni lebih tahan. Ini saya buka 1 jam, 1 jam setengah pun tak ada masalah. Maintain saja. Berbanding dengan ini, memang setengah jam ke atas saya buka, memang dah lembik dah benda ni, mencair dah. Okey, ini bab body dia. Ada yang kalau yang berkualiti, badan dia punya build quality dia akan tahan sikit berbanding yang murah. Saya tak tepi. Murah ni saya tak pakai dah. Maybe saya pakai untuk cocok-cocok plastik, cairkan plastik, boleh lah saya pakai benda tu. Tapi untuk mematri tidak. Okey, then pematri ni kita biasanya ada yang pasif je, tak ada controller, dan ada yang jenis boleh control. Kalau macam ada tekan macam ni, macam penembak ni, kita boleh tekan. Dia akan, bila tekan je dia akan boost. Dia akan naikkan kita punya current supaya benda ni lebih panas. Bila main dengan solder ataupun kita patri ni, suhu tu sangat penting. Kita kalau nak proper, kita jangan main patri je. Sebab tu ada orang yang patri kata susahnya nak melekat. Bila patri sampai rosak dia punya komponen, ada patri tak cantik kan. Itu boleh disebabkan oleh suhu pematri kita ni, solder iron kita ni. Bila cakap pasal solder, kita akan solder dekat timah lah. Kita punya timah ataupun solder lead ni biasanya dibuat, yang biasa kita guna, dia akan ada tin. Tin tu adalah kita punya ni, SN ni, tin 60, plumber 40. Plumber ni kita punya lead. Bila kita patri guna timah yang ada lead ni,
Kalau boleh jangan hiduplah dia punya asap dia. Sebab ada risiko. Tak sihat lah, senang cerita. Okey, bila ada lead macam ni, dia punya nisbah dia 60% tin, 40% plumber ataupun lead. Dia senang cair. Suhu dia dalam 180 ke 188 darjah Celsius, tak silap saya lah. Bila kita nak betul-betul set kita punya solder iron ni pada suhu yang kita nak, itu datangnya kita punya ini. Ini solder station ni. Solder station ni biasanya kita boleh tetapkan suhu tu dengan lebih tepat. Berbanding kalau macam yang murah ni memang obviously lah tak tepat. Kalau macam yang hardcore ni dia dah preset dah. Cuma saya pun tak tahu dia punya suhu dia berapa, tapi dia dah set lah untuk kita patri dan kita boleh boostkan dia kat sini supaya dia lebih panas. Tapi tak ada set berapa dia punya suhu dia, kita tak tahu. Kita boleh agak-agak sahaja. Kalau macam yang solder station ni boleh. Dia ada kita boleh adjust suhu dekat sini. Saya try on. Kita ada dua part sini, soldering dengan SMD rework ni yang heat gun ni. Okey, saya nak onkan saya punya solder iron. Saya tekan button on sini. Okey, tengok dia punya suhu dia tengah naik sini. 300 darjah Celsius, saya kurangkan sikit. Target saya dalam 210 macam tu. Okey. Nampak saya dah ada suhu yang saya nak. Okey, tengok ini pada 200 darjah Celsius dia akan cairkan timah saya. Okey. Bila 60% tin dan 40 plumber ataupun lead, kita punya suhu dia 188 ke atas, kita akan cairkan kita punya timah. Dia agak rendah. Tapi kekurangan dia, timah ni agak berisiko dia punya asap dia. Sebab tu ada orang tak suka timah macam ni. Walaupun timah yang ada lead ni dia senang nak patri, tapi dia agak berbahaya kalau kita hidup banyak. Kalau buat sikit-sikit tu boleh tahan lagi kot. Kalau macam saya bukan patri gila-gila. Tapi kalau orang yang memang kerja dia patri saja, maybe dia akan elakkan guna timah yang ada lead ataupun plumber. Orang macam ni dia akan prefer timah yang free lead, yang tak ada plumber. Kalau beli timah yang free lead yang tak ada plumber, dia ada leceh sikit, di mana suhu yang kita perlu guna untuk cairkan kita punya timah ni akan lebih tinggi. Biasanya dia 20 hingga ke 50 darjah Celsius lebih tinggi daripada timah yang ada plumber. Kalau macam ini 188 darjah Celsius dah boleh cair. Kalau pakai solder station ni dia boleh minimum 200. Bolehlah nak cairkan timah macam ni. Kalau kita punya timah tu free lead punya timah, tak ada plumber, maybe dalam 250, 250 untuk cairkan kita punya timah ini. Dia leceh sikit kat situ. Yang solder station model Yihua 8786D ni, dia punya maksimum suhu yang kita boleh set adalah 480 darjah Celsius. Itu maksimum. Minimum dia 200 darjah Celsius. Jadi kalau setakat nak solder ni tak ada masalah. Untuk bab timah tadi kan saya ada bagi tahu dia ada beberapa beza suhu dia. Kalau kita pakai yang ada plumber ataupun lead, kita boleh pakai suhu yang rendah. Bila pakai free lead punya timah, kita punya suhu solder iron ni kena tinggi sikit, dalam 20 ke 50 darjah Celsius lebih tinggi. Apa keburukan pula kalau kita pakai free lead punya timah yang tak ada plumber, yang kita akan gunakan suhu yang tinggi? Bila suhu tu tinggi, kita punya komponen elektronik tu mudah nak rosak sikit. Kalau kita duk tekan lama-lama, tekan tak lekat, kita cuba lekat lagi. Lama-lama dia akan rosak sebabnya suhu dia dah panas. Kelebihan pakai plumber ni, dia suhu rendah, senang nak patri, dan kita punya komponen tu kurang risiko untuk rosak. Kalau kita duk main-main nak cuba asal tak lekat ni, kita bolehlah rework banyak kali sikit berbanding kalau suhu tu kita guna tinggi yang pakai lead free punya timah. Okey, sekarang kenapa kita punya solder iron ni boleh boost sampai, ada yang ni kita boleh set sampai naik 300 darjah Celsius, 400 darjah Celsius sampai 480 darjah Celsius. Kenapa? Dia depend pada dia punya material. Ada yang perlukan lebih 300 darjah Celsius punya suhu. Okey, itu bab material untuk patri tu, untuk timah. Satu lagi adalah kita nak gunakan haba tinggi jika kita nak maybe macam ni. Saya ada wayar yang tebal, saya nak sambungkan pada saya punya lug ni ataupun ring terminal ni kan. Benda ni tebal, benda ni besar. Kalau kita simply iron guna suhu contohnya pakai 200 darjah Celsius, kita boleh patri kita punya solder ni. Tapi nak patri benda yang besar macam ni susah. Contoh kita punya solder iron ni dalam 200 darjah Celsius, kita nak patri kita punya besi yang besar ni. Bila kita kena besi kita dengan wayar yang tebal ni, haba itu akan dipindahkan masuk dekat besi kita. Jadi bila haba tu dah tersebar kat besi kita ni, dia susah nak capai suhu 200 darjah Celsius dekat kita punya besi ni. Jadi sebab tu kita punya timah ni kadang-kadang tak melekat.
Itu satu point, iaitu kita punya iron kita ini tak cukup panas, tak cukup tenaga haba dibekalkan untuk mencairkan kita punya timah. Sebab tu kita kena faham konsep dia. Jadi bila kita punya wayar ni tebal, dia akan menyerap lebih banyak tenaga haba. Untuk membuatkan haba yang kita provide tu cukup supaya cecah suhu dia lebih 188 untuk kes saya punya timah ni, saya kena bagi banyak lagi haba sebenarnya. Jadi dekat saya punya sini, saya boleh set lagi, naik lagi lah. Maybe saya boleh set dalam 250, 280 supaya dia bagi haba tu, tenaga yang dia provide tu banyak. Memang dekat hujung ni dia punya suhu tinggi, tapi bila dah pindah dekat kita punya wayar ni, haba tu akan tersebar. Jadi kita nak buat supaya dia accumulate haba dekat kawasan kita nak patri tu cukup untuk mencairkan kita punya timah. Okey, tengok contoh tu, saya punya solder iron ni dah set kepada 200 darjah Celsius. Ini saya punya solder iron ni, saya boleh je patri timah ni. Timah ni boleh je cair kan. Tapi bila saya nak patri kat dalam ni, saya punya lug ni, ring connector ni dengan saya punya wayar yang tebal ni, nampak? Apa ni tak load? Tak ada efek pun. Nampak tu? Tak lekat. Tenaga haba yang kita provide ni tak cukup untuk mencairkan timah ni dan buatkan timah ni melekat pada kita punya benda ni. Kita punya wayar yang tebal ni, nampak tu? Jadi bertompok-tompok gitu kan. Ini yang masalah orang selalu hadapi. Jadi untuk atasi masalah ni, saya boleh naikkanlah saya punya suhu ni maybe ke 300 darjah Celsius supaya dia provide tu banyak sikit dia punya tenaga haba. Tengok cukup tak 300 darjah Celsius? Tapi muncung ni tak sesuai sebenarnya, sebab ini muncung untuk barang-barang kecil. Okay, nampak? Bila saya dah provide haba yang banyak, barulah dia mula melekat. Barulah saya boleh patri masukkan timah semua dalam tu. Itulah dia fungsi bila kita punya solder iron tu boleh provide tenaga haba yang banyak untuk kita panaskan material yang susah untuk cair, dan juga kita nak patri benda yang agak besar sikit. Sebab tu kalau biasanya nak patri besar-besar ni, kadang-kadang orang guna torch, bukan guna solder iron. Kalau macam nak patri kabel yang besar-besar, buat elektrik kabel besar-besar tu, dia kalau nak patri dia akan guna torch. Dia guna yang api tu kan, dia tembak sebab dia perlukan haba, tenaga haba yang sangat banyak untuk cair. Tak boleh ni nak wayar-wayar tebal guna ni, tak lepas. Memang tak lepas. Orang akan gunakan torch, menggunakan api, ataupun dia akan krim je. Satu lagi sebelum saya terlupa, Banggood ada nak buat giveaway. Dia orang nak bagi webcam ni, webcam yang harga RM80 ni, brand Digu punya webcam. Ini tak adalah HD mana, tapi kualiti dia not bad lah. Harga murah tapi kualiti okey. Akan ada 2 pemenang bertuah. Satu yang bertuah dekat Facebook dan satu lagi dekat YouTube. Korang komen nak giveaway Banggood, lepas tu korang share saya punya video, dan juga pastikan korang follow page Banggood, Banggood C. Nanti saya akan letak link. Dalam 3, 4, 5 hari saya akan pilih satu pemenang kat Facebook, satu pemenang kat YouTube yang bertuah untuk dapat satu webcam ni. Okey, itu sajalah. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Jumpa lagi, saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.